Halo, Assalamualaikum. Boring. Sebelum tidur, layan-layan Twitter. Aku nak ajak korang layan sekali ya. Sekejap, buat air. Apa khabar? 5 orang live. Siapakah yang live ni? Siapakah yang sedang bersama dengan aku? Tengku Amir Nasruddin. Waalaikumsalam. Sekejap. Kita Wan Muhammad Zuraidi tak tidur lagi. Tak tidur lagi Jad. Apa khabar? Tengku Amir. Waalaikumsalam. Lepak-lepak malam-malam PKP bermula ni. Kan? Kau dengar bunyi muzik tak? Kuat tak bunyi muzik? Background muzik. Apa Jad tak reti main Twitter, TikTok, Bigo semua tu. Kau tahu tak, Facebook ni ialah aplikasi yang paling ramai orang Malaysia. Paling top pengguna dia ialah Malaysia. Kan? Dia punya setup. Tak adalah. Ni semua, ni sampai sini RM160 lah. RM160. Wan Muhammad Zuraidi. Awal lagi. Baik. Jad, sihat tak? Tidur lagi? Tidur. Alhamdulillah. Aku baru balik daripada base Penjerus kot tadi. Lepas tu boring. Buka. Layan Facebook. Layan live. Dengar okey dah punya muzik tu. Alright. Okey, cun. Tengok sikit aku ada buat baru punya ni. Sembang lewat malam. Nampak ada title, ada emoji. Adakah kita mau cerita tentang segmen Hamjadah? Ada segmen baru nama Hamjadah. Ataupun kita nak cakap pasal pengumuman. Ataupun kita nak cakap pasal pecah hati. Ya, mana satukah topik kita malam ini? Ataukah kita ada idea-idea baru yang bernas? Yang penting anda mesti follow dan like. Follow dan like mana? imregime.com. Yeah. Tengok. Majri. Tidur lu. Kejap lagi Majri. Kita minum air teh. Ni kita minum air green tea ni. Green tea ni dia mempunyai calming effect. Aku pakai Lipton. Dia mempunyai calming effect mengikut pelajaran kawan aku. Nama Tom Ramzul. Dia cakap green tea ni dia ada ejen penenang. Jadi kita minum green tea dulu sebelum tidur. Kan? Guana nak buat gitu. Guana ni nak buat macam ni. Nak buat macam ni. Dia kena pakai software. Dia kena subscribe StreamYard. StreamYard tu aplikasi untuk buat live ni lah. Kan? Dia ada yang free. Kalau free, dia ada logo kepala itik lah dekat regime show tu. Kalau bayar, dia boleh letak logo sendiri. Itu je lah. Twitter meletup hari ni. Kes akaun Twitter. Okey. Apa ni? Aisinah. Cerita pasal Aisinah. Cerita pasal darurat Abang Jabi. Okey, darurat. Okey. Apa aku nak cerita pasal darurat? Aku mula-mula pagi tadi, masa mula-mula aku dapat tahu pasal darurat ni, aku ingatkan darurat macam martial law tu. Rupanya proklamasi darurat ni rupanya dia untuk menyekat dia penangguhan pilihan raya ataupun apa-apa urusan politik lah. Maksudnya kekal dengan kerajaan setiada lah. Macam tu. I am Fakrul Fadli.
I am Fakrul Fadil. Macam tiru I am Regime je ni. Ni I am Regime.com. Kau buat I am Fakrul Fadil. Kira macam tiru lah ni. Okay. Tak ada. Mana tadi I am Fakrul Fadil tadi? Ni dia. Nampak muda lah tu. Boleh lah cari makan. Cari jalan keluar bukan cari masalah yang memang ada masalah. Betul. Aku pun pelik lah. Mari kita tengok. Mari kita tengok. Bersinar ke tak? Apa yang bersinar? Air sinar bersinar. Entahlah, aku tak tahu. Aku pun tak tengok pun aku punya KWSP. Kan? Bukan sebab tak nak. Sebab aku tak suka time orang-orang serabut. Semua pergi kat situ. Lepas tu kita pun nak join. Kejap lagi jam lah, apalah, hang lah. Selalunya aku ketinggalan lah bab-bab ni. Tak ada persidangan parlimen, proklamasi darurat. Yelah. Tu mula-mula aku ingat martial law. Alright, jom kita tengok Twitter jom. Mari kita tengok Twitter. Okey, apakah yang berlangsung di Twitter hari ni? Punca PKP. Semuanya bermula di sini. Menteri Jenis. Aku ingat lagi 26 September tu. Kan? Apa ni? Kamaman. Kuantan Red Zone tak? Kuantan Red Zone. Ada berapa kes hari ni? Red Zone aku rasa Kuantan. Bukan. Ni aku rasa dia macam sarkastik ni. Kita tengok lagi. Parlimen digantung, tak ada persidangan. Tapi gaji ahli parlimen 16,000 sebulan berjalan seperti biasa. Gaji menteri 53,000 sebulan jalan seperti biasa. Gaji PM 100,000 sebulan jalan seperti biasa. Ya tak? Gaji PM 100,000 sebulan. Banyak ya gaji PM Sedap tu. Pegawai Muhyiddin, tengoklah betapa belagaknya. Memang aku tak tahu lah. Politik ni memang teruk betul lah. Kan? Memang sakit juga. Apa ni? Kuantan Blackpink Zone. Studio from Bukit Rangin ke? Ya, studio daripada Bukit Rangin. Malam ini anda bersama dengan saya, Regime gitu. Anda bersama dengan saya, Regime. Lepak-lepak malam. Tengok FB aku lah. Kena tengok FB kau. Kejap lagi. And Lela Rentaka, lama tak jumpa Mubik. Memang lah. Engkau tahu aku buka Banjero Squad punya base. Datanglah lepak. Marilah. Kenapa tak datang lepak, man? Engkau pun. Kita kena selalu berjumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Okay. Kita tengok lagi. Aku baru bangun ni. Tiba-tiba dengar pasal darurat. Ingatkan ada zomba datang serang negara ni. Aduh, apa lagi selain daripada ni? Apa ni? Motor, helmet. Tengok. Oh. Aduh. Macam-macam benda Twitter. Tidurlah esok kerja. Yelah, memanglah esok kerja lah. Aku okey. Lama tak serempak jogging pagi-pagi. Musim hujan. Musim hujan tak boleh. Kena. Aku nak keluar rumah je. Okey, dia ada satu masalah macam ni. Dia ada satu masalah. Mula-mula sekali bangun tidur, kau nak berak. Jadi kadang-kadang pagi dia ada delay sikit berak ni. Kan? Jadi kau dah siap-siap, aku dah siap-siap pakai seluar tight apa semua kan. Dah ready nak keluar rumah, kasut dah ikat semua. Keluar je daripada pintu rumah, masa tu dia nak berak. Dah kena patah balik.
Macam hari. Lepas tu aku kalau dah lambat sikit mula dah malas lah sebab kena matahari kan. Macam aku kalau dah pukul 8 dah tak mau keluar lah. Biasa aku keluar paling lambat tu 7.30 paling lambat. Tapi sebab hujan tak adalah kan. Hari tu ajak jumpa kat Bangi, kau sibuk. Aku ada kat Bangi ke? Tak ingat. Berapa rias songkatmu? Kan. Dengki tak? Itulah aku cakap. Aku suruh kau beli Phantom Power. Phantom, aku sebut berapa kali kau Phantom. Kau degil tak nak beli kamar. Ni lah. Benda ni RM80 masa 12-12. Menatang ni dan juga menatang ni juga RM80. RM160 saja. Tapi sekarang harga aku tak tahu berapa. Brand menatang ni nama dia Trusiner. 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 TU04. Kan? Apa ni? Aku betulkan balik soalan tu. Lama tak tersempat berjalan pergi. Aku jogging lah kan. Aku bukan jalan, aku jogging. Tapi aku jogging slow. Buat apa kau nak lari laju-laju? Kau bukannya nak masuk lumba, maraton ke apa. Jadah kan. Kamar, tapi dia kena pasang ni, SLR kabel ni. Kabel ni, SLR ni kau kena, dia port dia macam ni kan. Port besar ni. Baru sedap sikit lah. Sedap suara kan. Kalau aku pakai Echo ni dia jadi best ke? Kalau aku pakai Echo ni dia jadi gema macam boleh nyanyi lah. Di manakah? Okay. Novel dah siap ke dia hanya dia? Okay, dia bukan masalah. Hanya dia masalahnya aku dah ada dia punya timeline dia. Cumanya aku terpaksa stop lah sebab sekarang ni banyak apa? Sebab sekarang ni buat banjir kan. Sibuk banjir. Sibuk tahun baru. Start tahun ni banyak benda nak kena buat lah. Nak kena buat planning. Nak kena buat apa kerja dalam masa 6 bulan akan datang. First quarter, second quarter. Jadi banyak benda yang melibatkan planning sebelum boleh nak execute. Sebab itulah sibuk sikit. Basikal tinggal kenangan. Basikal ada. Bukan tak ada. Basikal ada. Ada. Aku gantung towel. Alright. Apa ni? Lawa mak beli kat mana? Lawa mak Sarum. Weh. Mak Itik. Itik gembo. Eko parok lajak. Ni mana saja je aku tekan tadi. Saja je. Ni barulah. Tak ada eko kan. Okay, kita sambung balik. Sambung kita tengok. Menatang apa lagi? Bro, what the fuck are this caption? The titis I suck now and the one I suck when... Bodoh. Aduh. Eko parok lajak lah. Aku dah remove dah Eko tu. Wow, boleh jadi supporter lah. Ya, silakan. Kama, silakan jadi supporter aku. Tak mahal. RM3.99 saja sebulan anda boleh jadi supporter. Dan dengan jadi supporter anda akan dapat konten yang khas untuk supporter saja. Apakah jenis konten yang khas untuk supporter ni? Mungkin anda boleh tengok saya live tertunjuk pusat. Mana tahu pusat dalam. Apa ni? Cukuplah aku buat ona kat Pehang. Ciao bro. Alright Lan. Ready. Tidur. Thank you. Masa tugas SRF buka lah DJ kat pondok. Aduh. Aku kan cakap kau. Tak boleh tidur lewat. Dia pukul 1 ni dia dah maksimum lah. Kalau dah masuk pukul 1.30, pukul 2 je lagi dia dah macam sakit. Dah senak-senak dah kepala. Tu lah dia. Tu aku kadang-kadang misu pergi SRS punya tugas.
Okay, kita tengok lagi. Lagi satu dia punya gambar ni. The Kuchi I came out of versus the Kuchi I bongok punya status. Apa lah. Elon Musk become the richest person in the world. His net worth is now 188.5 billion. Gila ada ni kan. Kaya gila. Nathan jadi supporter boleh tengok collab ke? Tak. Aku target supporter ni aku nak buat konten-konten sharing macam tutorial lah, lebih kepada tutorial lah. Tengoklah benda-benda yang aku tahulah. Macam tu lah. Subscribe lah. Jack Ma found repairing aircon in Puchong. Oh, muka macam Jack Ma. Jack Ma hilang, korang tahu kan? Jack Ma hilang. Jack Ma telah hilang. Kalau korang nak tahu, sekarang ni benda yang tengah viral dekat internet ialah Jack Ma telah hilang. Billionaire China tu hilang. Jack Ma, Husaini Mazlan, Jack Ma hilang gimana bang? Aku dengar cerita hari tu dia ada satu last year, hujung tahun 2020, dia ada buat satu talk lah, dia cakap satu talk, tapi dalam talk dia tu dia telah mempetikai kewibawaan kerajaan China lah dalam menguruskan something lah. So bila dia mempetikaikan tu, esoknya terus hilang dia terus hilang. Jadi orang tak tahu, ada orang kata dia kena colik, ada orang kata dia kena tangkap dengan government. So dia orang cakap billionaire dekat China ni, kalau kau kaya sangat sampai jadi billionaire, kau ada dua tempat je pergi. Satu, kau masuk dalam jail, atau kedua kau mati lah. So kita tak tahu apakah nasib Jack Ma. Jack Ma hilang. Tu lah, betul, hilang magic. Jack Ma dah jadi Kasim Baba, betul lah, sudah kena potong lah 14 lah. And aku rasa dia ejen Illuminati. Jack Ma ejen Illuminati. Aku tak rasa dia ejen Illuminati lah, tapi dia punya influence dia tu telah menyebabkan macam mana nak cakap, dia bukan ejen Illuminati. Dia punya influence tu menyebabkan Illuminati tu rasa terancam sebab dia tak nak ikut Illuminati. Aku rasa lah, mungkin lah kan. Tengok Dazani, China plan nak jadikan syarikat dia syarikat milik negara. Macam tu. Logik lah kan. Sebagaimana Najib buat beberapa company kat Malaysia ni jadi milik negara kan. Sebab tu lah dia kena macam-macam. Kan ada beberapa company yang besar-besar dulu milik orang lain, kerajaan beli dan jadi milik negara. Lepas tu terus macam-macam cerita keluar pasal dia kan. Lama dah tak dengar bunyi exhaust motor. Ada sekali tu aku baru nak terbantuk bro. Motor aku tu ada kat depan tu. Aku tak boleh nak start dia. Jadi tu lah, terbiar di situ saja kan. Apa lagi yang menarik ni? Apa ni? Sedihnya beruang ni. Sedih panda tu. Panda yang kesedihan. Dia menggugat Illuminati. Yelah, aku rasa sama juga. Dia menggugat Illuminati. Dia tergugat tu. Negara komunis mana boleh cakap. Betul. Okay, aku cakap kau. Satu benda yang aku nak cakap pasal ni lah. Negara Illuminati ni lah. Bukan negara Illuminati pula, negara China, negara komunis. Kau tengok
ni satu benda yang aku tengok lah. Kalau negara ni, negara yang mengamalkan sistem satu ketua dia. Macam Korea Utara, Korea Utara, China. So negara-negara yang macam ni dilabelkan oleh orang Amerika atau Europe, dilabelkan sebagai komunisme. Tapi kau tengok negara-negara ni lah yang ditakuti oleh diorang. Kan? China ditakuti oleh diorang. Korea Utara tu ditakuti oleh diorang. Kan? So sebenarnya sistem benda kita dengar ni kan, sistem diorang yang diorang hidup tu bagus ke tak bagus? Sebab aku tengok kalau macam kita tengok, nak cakap tak bagus memang tak bagus lah kan, tapi masalahnya kita dengar benda yang diceritakan kepada kita oleh media lah. Mu minum air apa? Aku minum green tea mah, green tea. Ni green tea. Lipton green tea aku minum. Malam-malam kita minum green tea sebab dia apa? Dia menenangkan. Kejap lagi nak tidur dia rasa tenang, dia rasa relax. Dia ada calming effect. Kawan aku nama Tom Ramzul ajar benda ni. So malam aku minum teh o kosong ni, teh o green tea ni. Mengapa Sajak kena gari? Aku tak tahu cerita. Dekat dalam Twitter ada cerita pasal dia ke? Sajak ada ke? Apa cerita ni? Social media personality Nur Sajak Kamaruzzaman has revealed disturbing footage of her appearing in distress while under religious police custody. Dia kena tahan dengan pegawai syariah. Gitu. Apa pendapat korang pasal Sajak ni? Apa pendapat korang pasal LGBT dan bila dia orang dikenakan tindakan macam ni, korang rasa macam mana? Apa pendapat korang? Cuba cerita kat komen. Kan? Sementara tu aku tengok siapa yang tengah Mak Jeri, kau tak tidur lagi tu, duduk kau ambil bersikap. Bangkap baru lepas beli kapet, nak beri ke orang kena banjir. Terbaik. Memang takut datang Korea ada COVID pancung terus. Betul? COVID pancung terus kan. Alright. Setiap benda ada pro dan kontra. Roni bersyukur. Macam berak juga. Best je berak, tapi kalau dapat taik. Apa kau punya komen ni? Setan. Amri Hanafi Bioma. Salam game. Waalaikumsalam. Apa topik mana ni? Topik malam ni macam-macam topik. Kita campur-campur. Kita jumpa kat Twitter, kita sembang. Apa saja korang komen, mungkin kita ulas balik dekat chat ni lah. Okay. So yang tadi persoalan dia ialah ni kan, Sajak kena gari apa cerita. Jadi pada pendapat aku lah kan, benda ni boleh dikategorikan sebagai kategori ni hamjadah. Sebenarnya bagi aku, kenapa nak tegakkan benda yang salah kan? Memang okey. Dia bagi aku dia kena pandang konteks macam ni lah. Aku tengok dalam media sosial ada orang backing dia. Dia ni bagus. Orang cakap Sajak ni bagus. Sajak ni derma duit lah macam-macam. Buat masjid lah, buat apa. Kenapa perlakukan dia macam ni? Betul tak? Jadi sebabkan dia baik, maka kalau dia buat benda tak baik satu, maka boleh dihalalkan lah benda baik, benda tak baik tu. Macam tu ke pendapat dia orang ni? Jadi aku rasa macam tak logik lah. So aku suka tengok dalam konteks pada waktu itu, pada waktu dia kena gari tu, pada waktu dia ditahan tu, pada waktu tu kau kena fikir konteks pada waktu itu. Dia apa dia buat yang menyebabkan dia kena gari? Apa yang dia cakap menyebabkan dia kena tahan? Kita jangan ceritalah dia punya dia derma masjid ke, dia buka masjid ke, dia buat dia
tolong orang banyak ke, itu cerita lain, itu cerita yang bagus dia. Tapi pada ketika itu, pada waktu yang dia kena gari, dia kena tangkap tu, apa salah dia dah buat? Apa benda yang dia provoke ataupun apa benda yang dia cakap menyebabkan sampai pegawai syariah tu ambil tindakan untuk gari dia? Itu yang kita nak tahu detail kan. Jadi kita tak bolehlah cakap semacam sebarang je, sokong kan. Kita tak nafilah ada benda baik dia buat, tapi tak bolehlah macam tu kan. Sajak cakap nak keluar dari agama dia sebab kena garing. Ni satu benda lah. Aku ada baca juga ni. Dia cakap dia nak, kalau macam ni baik dia keluar je daripada agama. Sebab kalau disebabkan ni dia kena gari kan. Okey, dia jadi macam ni kan. Dia jadi macam ni sebab salah aku dan salah kau. Salah korang semua lah. Sebab kita tak berdaya dah lah nak dakwah dia ke, nak nasihat dia ke. Kita dah tak sampai dah. Tak boleh pergi dah. Itulah dia. Kan. Bab sajak ke? Ya, bab sajak tadi ni ada orang petik nama sajak ni, kita ulas lah sikit. Kan. Best app live konibik. Software apa guna? Software dia nama StreamYard. Gambar kepala itik. Bukan software, dia browser je. StreamYard ni dalam browser saja. Dia tak ada software, dia tak install. Buka browser tu okey. Elok gak dia kena gari. Memang ramai orang setuju sebenarnya. Yang aku tak setuju ialah kenapa tak ada apa-apa tindakan pada orang yang dia aku nampak dia ada dilema lah. Benda kerajaan pun ada dilema. Sebahagian orang macam nak suruh menyokong, sebahagian LGBTS ni, sebahagian orang lagi berpandukan agama menghalang. Tapi aku rasa agama kita dan budaya kita dan cara kita bertahan daripada dulu sampai sekarang sebab adanya agama yang menghalang dari benda-benda pelik macam ni muncul. Disebabnya kurangnya agama sekarang ni, maka banyaklah benda-benda pelik muncul. Benda-benda pelik yang muncul yang dibenarkan ni sebab agama dah kurang. Agama dah kurang dalam diri orang Islam. Tu je. Bukan salah siapa-siapa. Kau jangan salahkan kerajaan, jangan salahkan ustaz, jangan salahkan institusi agama, jangan salahkan mufti. Agama telah kurang dalam diri orang Islam. Bila agama kurang lagi orang Islam, benda-benda macam ni naik lah. Kemungkaran naik lah. Kan? Sajak dia mencabar institusi agama Islam. Betul? Betul Kamah? Betul? Kan? Sebab dia tak nak tukar baju. Itu cerita dia. Maknanya orang dia pakai pakaian perempuan. Jadi orang suruh dia tukar, dia tak nak tukar. Okay. So that's why dia kena lah. Dia maknanya dia melawan lah. Petugas kerajaan bekerja. Tapi kalau Sajak jadi adik angkat aku on je. Okey mah, aku dah faham. Kau cikgu kau tak dapat kan? Kau ejah Cik Pon Cik Pon pun kau layan sebabkan cikgu tak dapat, kau ejah Cik Pon Salah pendapat orang tu. Ni bab agama bukan bab negara. Salah pendapat orang tu. Betul? Kau tengok IG, dia bagi video panjang. Ya ke? Cerita dia mengulas pasal ni lah, pasal ketidakpuasan hati dia lah maksudnya. So cara terbaik nak counter Sajak macam mana? Okey, cara terbaik untuk counter Sajak ni sebenarnya ialah kalau aku kemungkinan dia kena ada kan dalam jabatan kerajaan kan dia ada satu mesyuarat yang dia bersepadu kan. Dia macam parlimen lah. Okey, orang ni buat macam ni. Jadi jabatan ni buat macam ni, jabatan ni buat macam ni. So sebenarnya jabatan ni dia kena ada satu kata putus atas semua benda ni. Tapi itulah dia nak bertonggakkan apa. Sebab negara kita memanglah dekat dalam perlembagaan kata Islam agama nombor satu apa semua. Tapi agama Islam tu tidak dijadikan benda yang paling top sekali. Kalau benda tu dijadi benda yang paling top sekali, maka turutan undang-undang pekerjaan kat bawah tu akan follow agama, akan follow kepentingan agama Islam. So bila tak ada kepentingan agama Islam dekat dalam
hierarki kerajaan tu, agama Islam hanya jadi satu komponen, maka dia tak adalah benda yang melainkan agung ke cakap ke kan, ataupun menteri orang yang besar-besar lah yang cakap pasal benda ni, yang forward naik benda ni kan. Sajak tak jumpa orang betul untuk tabiah dia. Dia sebenarnya tarbiyah ni, dia hidayat Allah Ta'ala. Dia hidayat. Pertama sekali, hidayat ni dia datang dengan dia kalau Allah, dia tugas semua orang ialah untuk buat dakwah. Semua orang kena buat dakwah, kena cakap benda yang baik, kena sampaikan pada dia benda-benda kebaikan dan sebagainya, benda-benda yang benar. Tapi yang untuk mengubah dia ialah Allah Ta'ala. Hidayat bukan milik kita. Jadi kalau dah tak ubahlah. Alangkan Pak Saudara Nabi Muhammad SAW pun akhir hayat dia bukan dalam Islam kan. Sebab hidayat bukan milik kita. Walaupun Nabi sendiri pun tak dapat. Kan? Siti Kasim selebih kau. Aku tak tahulah Siti Kasim ni korang ni. Siti Kasim ni Kenapalah dia tak kena kandang? Tu je lah aku pilih. Aku selalu tanya, kenapa dia tak kena kandang? Kan? Ya betul, jadi Islam dia dah kurang. Ya betul. Okay. Thank you Big. Dah jumpa StreamYard. Yap. StreamYard terbaik. Mudah. Simple. Okay. Siti Kasim pun satu masalah agak. Nampak macam kebar dari law je. Memang betul. Dia mempergunakan law. Dia menggunakan undang-undang tu untuk aku tak tahu apa perjuangan dia sebenarnya. Dia nak memperjuangkan budaya LGBT ke? Dia nak memperjuangkan, aku tak tahu. LGBT ni apa sebenarnya? LGBT ni orang yang bercinta sama jenis. Bercinta ke bahan jubur? Yang mana satu yang betul sebenarnya? Bercinta ke bahan jubur? Cik cakap betul-betul. Dia bercinta tapi dia tak nak bahan jubur. Aku pun tak tahu. So kalau dia untuk bahan jubur, kenapa nak fight? Gila je, bahan je lah jubur siapa-siapa pun. Sama dia kan. Undang-undang kita pun banyak ikut British. Memang lah. Undang-undang kita memang lah. Ini satu benda yang aku rasa pelik juga. Tak digubal apa-apa pun lagi kan. Walaupun kita dah lama hidup merdeka kan, tapi tak ada lagi effort untuk ubah undang-undang tu supaya fit dengan negara Melayu ni lah kan. Negara Islam, negara orang Malaysia ni lah kan. Kita masih guna British punya law. Sajak ni tak guna dah nak nasihat. Dia tak boleh gitu. Dia tak boleh gitu. Kita tak boleh cakap macam ni. Sebab apa? Fir'aun tu, masa zaman Nabi Musa, Fir'aun tu memang kalau aku, memang kita takkan pergi dah lah jumpa dia. Kita takkan layan lah dia. Kan? Memang dia tak nak. Kan? Bukan dengan perasaan dia tak nak. Dengan tu perbuatan dia tak nak. Dengan bunuh, dengan halau orang apa semua. Tapi Allah perintah juga Nabi Musa pergi. Dah lah perintah Nabi Musa pergi. Allah perintah suruh cakap lembut-lembut pula tu. Kau bayangkan, tu Fir'aun. Allah suruh Nabi Musa pergi. Allah suruh Nabi dia, Nabi Musa, pergi cakap lembut-lembut. Jadi contoh apa lagi kita nak guna kan? Itulah dia. Jadi kita tak boleh cakap Sajak dia tak guna. Kita tak boleh. Orang yang sesat kita tak boleh cakap kita sebagai orang yang kita panggil apa, ukhrijat linnas, manusia yang golongan manusia yang paling baik dikeluarkan daripada semua generasi manusia. Ukhrijat linnas ni manusia yang telah dikeluarkan, umat yang paling baik dikeluarkan atas muka bumi ni kita ni lah, golongan kita ni, yang akhir zaman ni. Sebab apa? Sebab dia bawa dakwah. Zaman dulu dakwah ni hanya kerja nabi-nabi. Zaman sebelum Nabi Muhammad, semua urusan dakwah ialah urusan Nabi.
Hingga kan Harun, Nabi Harun tu, dia nak tolong Nabi Musa bercakap. Sebab Nabi Musa kan dia macam gagak kan. Dia nak tolong Nabi Musa bercakap pun kena lantik jadi Nabi dulu. Baru boleh jawab. Itu menunjukkan dakwah ni dulu hanya untuk Nabi saja. Tapi ni sekarang ni ukhrijat linnas ni, satu kaum, satu golongan yang terbaik dikeluarkan untuk manusia seluruh alam, manusia. Bukan untuk golongan, untuk kaum tertentu. Ni untuk manusia. Kita lah. Sebab tu dakwah telah terpikul atas bahu kita dan kita kena sampaikan dakwah tu. LGBT semua pukul rata. Okay. Hudud bro. Ya, hudud. Hudud ni kita sebenarnya, saya rasa lah Cik Atta, saya rasa hudud ni satu, bukan pada pendapat saya lah, kita telah salah approach. Approach yang sebenarnya ialah, cukup lah tutup gambar sajak ni kan. Sekejap gambar aku. Approach yang sebenarnya ialah kita hampir dulu dengan orang tu. Kita tak payah sebut perkataan hudud ni sebenarnya. Tapi ada segolongan orang dia guna approach introduce label tu dulu. Jadi bila dia introduce label tu dulu, orang takut lah. Dan orang tak tahu intipati dia. Kan? Sedangkan kalau kita introduce intipati dia dulu, apa dia, jangan guna perkataan hudud ni sebenarnya. Jangan takutkan dengan perkataan hudud ni, maka orang mungkin akan okey dengan hudud ni. Kalau saya cakap okey, hudud undang-undang Islam kan, kalau tangkap berzina ni selagi tak boleh bawa 4 saksi yang nampak penetration, tak boleh hukum kan. Jadi macam mana nak cari 4 orang saksi yang beriman, yang memang tak diragui orang ni. 4 orang saksi tu mesti orang yang beriman, yang tidak ada diragui. Maknanya dia bukan penipu, dia bukan pembohong, bukan conman. Kita tahu dia ni memang Tok Imam lebay, baik kaunya kan. 4 orang ni, sekodeng orang tu penetrate, baru boleh tuduh dia berzina. Bayangkan punya susah. Kan. Surah Al-Ma'idah 44, 45, 47. Saya tak ada nak tengok Cik Atta ni. Dia nak orang lain terima LGBT supaya tak rasa besar. Betul. Sebenarnya dia ada rasa guilty conscious. Dia nak bahan jubur, tapi dia rasa macam kita mesti buat bersama-sama supaya kita enjoy kepala otak dia. Kan? Muhajat dia kira mana tu nak tukar pakaian namanya. Tak ada nyanyi-nyanyi ke? Tak ada, malam-malam tak boleh nyanyi lah. Kita kena cool, relax, minum air green tea. Nampak green tea? Habis gelas green tea dah, habis show aku. Siti Kasih ni bukan LGBT je. Dia backup arak, zina, banyak benda-benda agama. Sebenarnya dia anti-Islam tu je. Siti Kasih ni dia anti-Islam. Kan? Aku daripada dulu, aku tahu kerajaan tak boleh buat apa-apa dekat dia. Tapi yang aku pelik, yang orang yang boleh buat apa-apa kat dia tak buat apa-apa. Tak tahu lah. Tak ada report polis ke, tak ada orang nak betul-betul tuduh dia something ke. Entahlah, aku pun tak tahu. Aku pun tak ambil tahu sangat. Banyak lagi benda lain aku nak fikir. Kecil besar je aku tengok. Betul. Orang bila sebut hudud je potong tangan benda. Betul, memang sebab kita introduce brand tu macam tu kan. Kita introduce brand tu macam tu. Seperti mana orang sangka orang tabligh sebelum COVID kan, orang tak tahu kisah orang tabligh ni apa, macam mana, tak ramai orang tahu. Tapi mungkin kerana Allah Ta'ala nak memperkenalkan tabligh ni macam mana, sifat dia, orang ni macam mana, maka bagi introduce dia start COVID ni dengan dia orang. Bila start, nampaklah terselah lah rupanya macam mana dia orang masuk dalam hospital macam mana, dengan baik, dengan layanannya, dengan ni. Tanyalah mana-mana frontliner yang jaga jemaah tabligh dulu masa COVID awal-awal dulu, kluster tabligh tu, tanyalah mana-mana frontliner, dia orang akan cerita benda sama. Dia akan cakap inilah dia, tak ada lagi jumpa dah passion macam ni. Inilah grup passion yang paling bagus sekali, paling baik sekali. Kalau ini rupa orang Islam, maka
logik lah ramai orang tertarik pada Islam. Sebab macam ni cara dia, macam ni gaya dia, macam ni persembahan dia, macam ni presentation dia. Maka orang tertarik. Kita pula, presentation kita sebagai orang Islam memang out. Kan? Aku sendiri pun. Jadi, kita nak ikut siapa? Kan? Siapakah yang akan jadi orang yang dalam antara 73 lorong tu, satu lorong je yang betul. Yang golongan macam mana? Macam aku, macam kau. Kita tak tahu kan. Hudud kisah takzir. Yelah, betul lah ni. Kan? Tapi, ini memang dah terakam dekat dalam Al-Quran. Memang betul lah. Perkataan-perkataan ni yang semua ada. Cumanya, macam mana approach. Macam mana kita approach negara kita majmuk ni, ada ramai bangsa kan, lain-lain kefahaman, lain-lain pendapat, macam mana kita introduce, itu yang penting. Jadi kalau macam orang tabligh, dia tak cakap pasal politik, dia tak cakap pasal, sebab apa? Sebab dia tak nak ada gap antara kita dengan orang yang dia approach. Cumanya dekat Malaysia ni kita tak boleh tabligh orang yang bukan beragama Islam. Dekat Malaysia tak boleh. Orang tabligh Malaysia tidak dibenarkan untuk mendakwah orang bukan Islam. Sebab kualiti orang Islam masih belum cukup bagus. Tempatmu adalah seorang liberal akar umbi. Asyah tu, apa pendapatmu? Aku tahu ni. Aku sebenarnya orang macam ni kan, kita kena doa lah. Kan, dia masalah kita sekarang ni. Allah Ta'ala dah bagi tahu doa itu ialah benda yang paling kuat sekali. Senjata orang mukmin yang paling kuat sekali. Tapi kita tak guna pun untuk doa-doa kawan ni. Serius aku cakap. Aku, engkau dan siapa-siapa yang dengar dalam ni, tak ada orang pun doakan Siti Kasim. Tak ada orang doakan pun Sajat. Tak ada orang pun doakan Asyah ni. Kan? Macam mana kekuatan tu nak sampai? Sebab apa? Sebab kita benci. Kan? Sebab kita benci. Sama, aku pun takkan. Tapi dulu cakap kau, dulu. Masa mula-mula aku keluar 40 hari dulu, aku ikut tabligh keluar 40 hari. Aku rasa tu masa first time aku keluar 40 hari. Aku pernah doa George Bush satu family. Masa tu semua orang Islam tengah bengang kat dia kan. Masa tu aku doa, ya Allah, George Bush ni bagi dia masuk Islam lah. Aku tak tahu lah bila tak nak makbul doa aku. Kau tengok lah, kalau George Bush masuk Islam tu, makbul lah doa aku. Hudud dulu di sana dengan kisah. Ya, betul. Kisah ni memang betul lah. Kita tak cakap lah semua benda agama memang kena laksana kan. Macam aku cakap, memang benda tu kena laksana. Tapi approach, perkataan dia ialah approach. Angle mana kita nak pergi. Sama juga macam kerajaan Islam. Bila kita guna perkataan kerajaan Islam, kenapa kita kena ada satu kerajaan Islam? Aku suka tanya tu soalan tu. Kenapa kita kena ada kerajaan Islam? Oh, dia kata sebab bila ada kerajaan Islam, maka semua benda boleh mengikut orang Islam. Mengikut kehendak orang Islam. Baik, aku cakap. Kalau macam itu pendapat kau, kan, kerajaan Islam, kalaulah kata satu negara, contohnya lah, kita cakap negara Sri Lanka. Negara Sri Lanka bukan negara orang Islam. Bukan negara Islam. Tapi disebabkan orang Islam dekat sana, dekat Sri Lanka, apabila sembahyang 5 waktu dia, semua kedai tutup dan masjid penuh seperti sembahyang Jumaat. Sembahyang 5 waktu dia, masjid penuh seperti sembahyang Jumaat. Apabila rakyat dalam negara dia macam ini sifat dia, kau rasa menteri-menteri yang dilantik ni untuk menang pilihan raya, adakah dia akan buat benda-benda tangan dengan agama Islam? Confirm dia tak akan buat ni. Betul tak? Confirm dia tak akan buat. Sebab apa? Rakyat jelata dia ni kuat beragama. Dia akan buat benda yang boleh fit. Benda apa yang boleh sesuai dengan masyarakat yang suka beragama ni. Jadi dia telah lantik menteri yang jaga makanan. Walaupun negara tu bukan negara Islam, dia lantik menteri ekonomi untuk orang Islam. Supaya apa? Supaya orang menteri ni boleh kontrol benda-benda halal, haram dekat dalam ekonomi. Dia lantik menteri orang ni, orang Islam daripada ketua orang Islam. Dia lantik pembekal daging, pembekal ni semua daripada orang Islam. Supaya apa? Supaya masyarakat ni suka dekat kerajaan yang menyediakan
benda macam tu. Dan masyarakat dia kuat beragama. Jadi kerajaan ni walaupun bukan kerajaan orang Islam, dia menyediakan. Maka tanpa perlu ada jadi sebuah negara Islam, tanpa perlu ada label negara Islam, negara itu telah jadi negara Islam. Sekarang aku tanya balik soalan. Perlu ke negara Islam? Right? Kita sama-sama fikirkan. Sebab undang-undang negara dan undang-undang Islam terpisah. Sebab itu tak boleh ambil tindakan. Betul. Sebab patutnya perlembagaan kita yang uphold negara Islam sebagai agama nombor satu negara, sepatutnya semua undang-undang dalam negara ni dilakar mengikut agama Islam lah. Yang dan memperkuat kuasakan benda tu ialah raja-raja. Sebab dia ketua agama kan. Siti Kasim ni attention seeker je. Dia suka perhatian tu. Mungkin dia rasa cool macam tu. Aku rasa betul juga kan. Cukup 3 bulan sekali dia buat lah benda-benda baru kan. Oi, Faizal, Peja, Muhammad Roy, welcome to the show. Cik, sembang-sembangnya sambil aku minum air. Kan? Selamat menyambut hari PKPB. Selamat. Sebenarnya aku nak live tadi, aku nak sembang-sembang pasal PKP lah. Sebenarnya, tapi tak apalah, cerita benda lain lah, betul tak? Betul, saya geli betul tengok anda pakai seluar ketat. Okey, cerita seluar ketat ni ialah masa aku beli tu, aku 96 kilo. Sekarang, rahsia. Sebab tu dia ketat. Bodoh. Boleh ke kita kuarantin dengan geng tabligh? Mana tu? Geng tabligh ni dia ada satu jemaah untuk wanita. Dia panggil jemaah masturat. Tapi masturat ni untuk perempuan, isteri-isteri lah. So, barangkali Siti Kasim kalau dia nak join masturat, dia kena cari suami tu. Siapakah yang sudi di kalangan anda nak bersuamikan Siti Kasim yang rambut blonde, pipinya gebu? Siapakah? Encik Zul? Encik Zul, macam mana situasi banjir East Coast? Situasi banjir East Coast sekarang ni, air telah bergerak ke arah daerah Pekan. So dia dah macam last travel lah tu. Travel air tu dia last kali Sungai Pahang kat Pekan lah. Jadi sekarang Pekan baru start naik air. Dan Temeloh baru start turun air. Dia start menyusut. So sekarang Pekan start naik. Hopefully by end of this week semua dah pergi ke laut lah, insyaAllah. Right. Aku tak pernah benci dia orang weh. Cuma aku tak boleh fikir macam mana orang IQ tinggi macam dia boleh berfikir macam tu. Yelah. Aku tak cakap dia IQ tinggi. Dia macam ni tau. Aku rasa dia, orang macam dia ni, kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia terlampau defensif. Dia defensif. Kalau kita ni defensif, tak kisahlah dia ke siapa, Siti Kasim ke siapa. Kalau kita terlampau defensif, kita akan tutup minda kita daripada terima apa saja orang cakap. Jadi peluang orang untuk berbahas, bercakap tak sampai. Sebab dia tak nak dengar. Dia terlampau defensif, dia tutup, dia tak nak dengar. Dia nak suruh orang dengar apa dia cakap, tapi dia tak nak dengar apa orang cakap. So itulah yang terjadi. Jadi bila dia sendiri menutup telinga dia dari mendengar apa-apa yang orang nak cakap kan, tak boleh dia cakap apa-apa dah kan. Tukar banner. Okay. Alright. Boleh saya tahu mixer warna putih tu brand apa? Okay. Mixer saya yang berwarna putih ni, brand dia Trusina TU04. Sekejap. Aku type lah Aku type supaya kau boleh. Brand dia Trusina TU04. Ni brand dia. Trusina TU04. RM80 je saya beli dekat Lazada. Dengan benda ni pun RM80 juga. Dengan mic ni RM80 juga. Mic ni mic murah je nampak ni. Aku suka tunjuk benda ni. Kau gila, mic color gold.
China menunjukkan betapa China-nya mic ni ialah sebab dia berwarna gold, maka dia sangat China. Kalau mic profesional dia takkan buat color gold ni. Dia akan buat color silver ke apa kan. Color gold macam ni dia memang China. Tapi disebabkan power yang diberi oleh benda ni sesuai, dan juga okey, aku nak cakap dengan korang sebab korang ramai tengok, aku nak beritahu ramai orang beli mic ni dia tak tahu kat mana mic ni depan, kat mana belakang. Mic ni dia ada depan dan belakang dia. Kalau kau beli mic ni tapi kau cakap dekat belakang dia, kau takkan dapat suara macam aku ni. Lala suara aku sedap kan. Selamat malam. Selamat malam kepada semua rakan-rakan pendengar. Apa khabar? Malam ini kita bersembang pasal gitulah. Jadi mic ni dia ada satu ring. Dia ada ring ni. Ring ni dia ada lubang dekat depan dia. Ada satu lubang 4 segi. Dekat lubang tu, lubang itu ialah tanda depan mic. Itu ialah depan mic. Okay? Lubang tu ialah depan mic. Kalau kau cakap kat sini tak dengar sangat. Kau cakap kat sini pun tak dengar sangat. Kau cakap belakang lagi tak dengar. Dia kena cakap depan ni. Inilah condenser mic. Condenser mic dia kena cakap depan mic. So depan mic dia, tanda dia ialah dekat lubang. Lubang dekat ring ni. Tu ialah. Alright. Dan ni tadi tutup dulu. Okay. Mereka cuba menghalalkan cara hidup diorang sebenarnya. Ya. Sebenarnya perjuangan diorang ialah supaya komuniti dia ramai lah. Dia cuma menghidupkan komuniti tu. Kan, komuniti yang bebas. Dia panggil liberal lah. Dia nak bebas. Dia nak bebas. Dia nak buat benda yang dia suka tanpa ada halangan dan tanpa ada rasa takut-takut. Kan. So sekarang ni bila ada tindakan daripada penguatkuasaan macam Sajak kena ni, dia orang makin takut lah. Dan mereka akan cari angle lah untuk attack lagi. Kan. Cari kelemahan sistem. Sedap untuk online akustik tu mixer ni. Terima kasih atas perkongsian. Sama-sama. InsyaAllah saya pun beli ni sebab saya nak cocok gitar satu kat sini. Kan. Tu lah. Saya cocok gitar tapi lama tak main gitar. Tapi bila main dengan gitar, aku suka pakai gun mic. Gun mic tu yang macam sebatang tu kan. Gun mic ni sebab dia tak dia duduk depan muka kau. Dia duduk jauh sikit tak apa. Ini kena duduk depan muka ni untuk cakap lah, sembang boleh lah. Dan untuk bersembang. Okay. Tak boleh jauh sangat. Alright. PKPB boleh buat kerja ke? Saya buat kerja mengecat. Rasanya boleh, tak ada masalah. Perkhidmatan PM cakap siang tadi, perkhidmatan masih lagi boleh buat. Tak silap aku. Kan? So kalau tapi perkhidmatan mengecat aku tak tahulah. Allahualam. Kan? Right. Gitulah. Nur Azam, Zulfaqar Johari, Peter Ng, welcome to the show. Selamat datang. Mat Babu, welcome. Sembang-sembang malam-malam, relax. Habiskan air green tea aku. Dah habis ni. Dah habis menandakan sudah sampai waktu untuk kita tidur. Sekarang sudah jam 1.45. Esok kita semua nak kerja. Alright. So nanti kalau ada sembang-sembang macam ni, aku mungkin akan buat dia dalam beberapa segmen lah. And segmen sembang lewat malam, segmen hamjadah, segmen pengumuman, segmen pecah hati, segmen idea baru. Okay, itu sajalah. So please follow dan like saya punya Facebook regime kan. Facebook ni lah. Tolonglah follow dan like dan share lah kan. Kalau tak tahu alamat dia kat mana ni, iamregime.com. Hari ni saya letak emoji ni kan, try letak emoji dekat sini, cantik juga, menarik juga nampak kartun-kartun ni kan. Alright. Sembang kencang. Sembang laju. Okay. Aku rasa itu sajalah kita malam ni. So kita rehat-rehat. Selamat malam, selamat PKBB. Tolong jaga SOP kan, tolong jaga. Okey, brand Natang apa tu, benda yang B11. Apa benda ni? Virus baru tu. B117 tu, COVID varian COVID yang terbaru tu dah sampai Malaysia. Varian tu
cepat merebak. Walaupun dia tak terlampau fatal, dia tak terlampau bahaya, tapi dia sangat cepat merebak, menyebabkan ramai lagi lah orang akan infected. Dan benda ni kali ni dia boleh attack budak-budak sekali, dan dia boleh bagi benda yang apa ni, dia boleh attack budak-budak lah. Dulu orang tua je kena, sekarang ni budak-budak pun boleh kena. Yang B97 ni budak-budak boleh kena, daripada UK. Aku tak tahu macam mana boleh terlepas seorang mamat ni masuk ke dalam. Aku tak faham. Aku awal-awal itu masa Singapura mula-mula dapat virus ni, aku dah cakap ini border kena tutup. Tapi border tak tutup. Kita kena terima lah. Jadi kita kena jaga ya kita lah. Jaga diri kita je lah. Nak buat macam mana lagi kan. Alright geng. Itu saja malam ni. Terima kasih kena lepak dengan aku, sembang-sembang dengan aku. Nanti malam-malam lain kita free lagi, kita sembang lagi. Okay? Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.